Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Amin, amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatul iman, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita boleh sambung kuliah kita, alhamdulillah. Kita mula membaca buku ini yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hairi Nonci. Dia tulis buku ni kepada kita. Dia seorang berasal daripada Lahar Datu, Sabah. Ni orang Sabah, tulis buku. Orang belajar sunnah, tulis buku. Apa yang dia tulis dalam buku dia ini adalah apa yang telah ditulis oleh para ulama silam, ulama salafus salih. Dia ambil muatkan dalam buku dia. Jadi apa yang kita nak belajar pun ada kebetulan dalam buku dia. Jadi kita tak payah buat benda baru. Sebab sahabat-sahabat kita yang sealiran fahaman sunnah macam kita dah buat. Jadi apa yang kita buat, kita manfaatkan apa yang mereka tulis. Dengan kita buat sedikit kajian-kajian lain, kita buat sedikit rojokan-rojokan lain. Di sini kalau antum boleh tengok, dia memuatkan 27 fakta. Dia tak panggil bab 1, bab 2, dia panggil fakta 1, fakta 2. Dalam ni kita kata ada 27 bab lah, 27 fakta berkaitan dengan masalah tuduhan-tuduhan kepada Wahhabi. Kita dah belajar dah. Siapa dia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita dah belajar. Cuma kita nak tengok buku dia ni untuk apa? Untuk kita kata kesinambungan ilmu, untuk kita mengambil beberapa jawapan-jawapan buat diri kita di atas tuduhan-tuduhan yang orang berikan. Dia bagi 27 fakta. Sebab yang menuduh tak ada fakta. Yang menuduh tak ada fakta. Cuba tengok kandungan dia tu. Dia tulis kandungan. Dalam kandungan dia tu, dalam kandungan dia tu ada lebih kurang kita tengok 135 muka surat, 27 fakta, ada satu khatimah, ada satu penutup, ada senarai buku menjawab fitnah. Dia juga senaraikan di mana rujukan dia buat di atas tulisan dia ni. Dan dia juga muatkan sedikit biodata ringkas tentang diri dia pada muka surat 135. Sedikit mukadimah dia tulis. Cuba tengok apa yang dia nak jawab. Fakta pertama, Wahhabi dan ta'assub mazhab. Wahhabi dan ta'assub mazhab. Kedua, Wahhabi dan manhaj salaf. Tiga, Wahhabi dan tauhid 3 serangkai. Tauhid 3 serangkai, rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Orang kata yang duk mengaji 3 tauhid ni adalah puak-puak Wahhabi. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tak mengaji tauhid rububiyah, uluhiyah, kita mengaji tauhid sifat 20. Sebab awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenai Allah. Kenal macam mana? Dengan Allah itu wujud, lawan dia tak wujud. Dia kata itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dia jawab di sini, betulkah? Betulkah benda tu? Wahhabi dan istiwa Allah Ta'ala. Wahhabi kata Allah Ta'ala ada di atas arash, kita duk belajar ni. Dalam sifat 20 kata Tuhan tak ada tempat.
Tuhan tak ada di timur, tak ada di barat. Habis Tuhan ada di mana? Dia boleh ada di mana-mana. Kandang lembu, kandang kuda, kandang khinzir, semua Tuhan boleh ada. Jadi dia jawab, betul ke Wahabi kata pandangan Wahabi Tuhan ada di arah tu salah? Dia jawab, Wahabi dan konsep takwil. Takwil ni maksud dia, kalau Tuhan kata dia ada tangan, kita takwil apa makna tangan. Maka dia abang kata sebenarnya itu bukan daripada ahlu sunnah. Mazhab-mazhab imamnya 4 tidak pernah takwil sifat Tuhan. Wahabi dan ilmu kalam, Wahabi dan sifat 20, Wahabi dan ilmu kalam, Wahabi dan sufi, Wahabi dan sufi, tasawuf ni, sufiyah ni. Macam mana Wahabi dengan sufiyah ni? Duk mengaji tasawuf macam mana? Kita tengok bagaimana pandangan imam mazhab 4. Tak pernah kita tengok. Di sini dia akan sebut nama imam, dia akan sebut kitab mana nak rujuk. Wahabi dan bid'ah. Betul ke Raja Wahabi ni suka bid'ah orang? Baca Yasin bid'ah, lafaz usalli bid'ah. Wahabi ni tak ada kerja lain. Ni kita dah masuk GST dah ni. Kan GST dah untuk 2015 ni. Wahabi duk bid'ah tak habis-habis. Itulah kerja Wahabi, sempit kepala otak. Maka dia jawab, betul ke benda tu? Dia jawab, Wahabi dan pahala baca Al-Quran kepada orang mati. Dia jawab satu persatu. Wahabi dan kenduri arwah. Tak buat kenduri arwah tu tanda Wahabi lah tu. Wahabi dan talqin mayat. Wahabi ni tak talqin mayat, dia pergi atas kubur, dia berdiri. Dia berdiri macam Kristian. Itu saya ingat lagi masa duduk Teluk Bahang dulu. Kan dia kata mamak ni Kristian. Pasal pergi atas kubur berdiri. Saya tidak duduk, tak buat ratib, tak menurun atas kubur. Kita hanya membaca doa pada mayat. Dia kata Kristian. Kerja Kristian lagu tu lah. Wahabi dan tawassul pada orang mati. Wahabi dengan tawassul pada orang mati. Dia apabila orang dah mati, dia panggil Syekh Abdul Qadir dengan berkat doa Rasulullah, dengan berkat Rasulullah. Wahabi tak buat kerja tu. Dia jawab, Wahabi dan yasinan malam Jumaat. Tak baca Yasin malam Jumaat. Dalam buku ni kita boleh tengok apa pandangan Imam Syafi'i tentang orang baca Yasin malam Jumaat, tak baca malam lain. Di sini ada pandangan Imam Syafi'i. Wahabi dan zikir berjamaah. Subhanallah, subhanallah. Apa jawapan kita? Wahabi dan melafazkan niat usalli nawaitu saumaghdin. Wahabi dan lafaz Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam salat. Macam mana? Wahabi dan azan jemaat 2 kali. Dia jawab. Tajuk-tajuk ni orang kata macam kita ni macam tak ada benda lain nak mengaji nah. Tapi tajuk ni yang penting. Tajuk ni yang penting. Kerana tajuk ni lah fitnah sampai hari ni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah kafir. Mati dia. Satu Malaysia, kita boleh kata satu Asia bila sebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kafir dia, sesat dia. Pasal tajuk ni kan? Bukan tajuk GST, tajuk ni. GST ni orang boleh faham. Apa dia? Barang nak naik pada muka kita. Tu GST. Orang boleh faham. Tak ada keliru apa dah. Tak ada keliru apa dah. Tak payah buat seminar. Orang kampung, orang bandar semua faham. Tapi orang kampung, orang bandar ni tak faham. Pasal apa jemaat? Kita nak kembalikan azan sekali. Dan kalau nak azan 2 kali, nak azan macam Osman azan. Bukan azan macam lah ni. Yang duk ada di Malaysia ni, azan 2 kali jemaat bukan macam Osman. Bukan macam Osman bin Affan. Ni bukan Osman Jailani ke, Osman Bakar ke, Osman mana tak tahu. Ada dalam Al-Um bagaimana konsep azan 2 kali. Kita nak kembali pada asal. Bila kembali dia kata Wahabi. Wahabi dan salat qabliyah Jumaat. Wahabi ni tak buat salat qabliyah Jumaat. Dia jawab. Wahabi dan mengangkat tangan ketika khatib baca doa. Hari Jumaat kan? Khatib baca doa. Ada khatib yang cengih makan daging beruang ke, daging singa ke, cengih dia. Dia marah. Awak tak angkat tangan ni? Apa ni semua pondat ni? Dia marah Pak Min. Dia suruh angkat tangan. Sedangkan larangan angkat tangan tu ada dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i tulis bab Jumaat, larangan angkat tangan bagi khatib berdoa.
Khatib saja dilarang angkat tangan, apatah lagi jemaah. Kalau nak angkat tangan, yang paling afdal khatib lah, pasal dia yang baca doa. Dia dilarang angkat tangan kecuali angkat jari telunjuk lah. Kalau dia dilarang, jemaah di bawah lagi tak disuruh apa-apa. Dia jawab di sini. Wahabi dengan gerakkan jari telunjuk sembahyang tergedik-gedik jari dia, dia jawab. Wahabi sapu muka lepas baca doa. Lepas baca doa, walhamdulillahirabbil alamin, sapu muka. Ada yang lebih melampau lagi sampai ke pinggang dia tampak pak. Seronok buat lagu tu. Dia jawab. Wahabi doa kunut terus menerus. Kita baca doa kunut subuh ni hari-hari baca, tak ada hari tak baca. Macam mana? Dia jawab. Wahabi dan binaan di atas kubur. Pergi atas kubur, buat batu nisan, buat pagar, buat kepuk, tulis nama. Apa ni semua ni? Wahabi dan ayat mustakmal. Kita belajar ayat mustakmal. Kita basuh muka yang pertama, ayat muka tu tak boleh jatuh dalam besen. Kalau jatuh ayat basuhan pertama tu, ayat tu jatuh balik dalam besen tu kena pastikan cukup 2 kolah. 9 tin tanah. 9 tin ayat tanah kiraan Baghdad. Baru dikira ayat tu 2 kolah. Kolah rumah kita kecil aja buat mandi. Kalau ayat muka basuhan pertama tu jatuh balik dalam tu, dikira mustakmal. Ayat tu tak boleh guna dah untuk basuh tangan yang pertama, basuh kepala yang pertama. Dia boleh digunakan untuk basuhan sunat saja. Basuhan kedua, basuhan ketiga. Yang pertama tak boleh. Maka ayat mustakmal ni macam mana? Dia jawab berdasarkan hadis Nabi. Dan akhir sekali dia kata fakta yang ke-27, Wahabi dan zakat fitrah. Macam mana zakat fitrah? Dan apa-apa yang lain yang disandarkan kepada zakat fitrah ni. Jadi ini 12 tajuk kita nak baca. Itu saya ingat daripada kita buat atas kerja, baik kita baca buku ni, boleh tahan lama. Ustaz Muhammad Hairi Nonci tolong tulis pada kita tolong baca. Dia dapat pahala tulis, kita dapat pahala baca. Dua-dua dapat pahala. Sebelum tu, mari kita tengok sedikit muka surat 135. Kita tengok sikit penulis kita ni punya apa? Biodata dia sikit. Biodata dia sikit. Nama dia Ustaz Muhammad Hairi Nonci, anak kelahiran Kampung Puyut, daerah Lahad Datu, Sabah. Ini telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Pekan 3 Lahad Datu, kemudian melanjutkan pelajarannya ke peringkat menengah di SMK Sepa Gaya Lahad Datu, Sabah. Setelah menamatkan pelajaran di peringkat STPM, beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda dalam jurusan pendidikan dengan sains sosial, pendidikan sejarah dan geografi di UMS, Universiti Malaysia Sabah. Kini beliau menjawat jawatan sebagai seorang guru di salah sebuah sekolah menengah di daerah Lahad Datu, Sabah. Ustaz Muhammad Hairi Nonci menceburi diri dalam dunia penulisan pada tahun 2009. Usia muda bukanlah penghalang buat menterjemah minat dalam ilmu untuk dikongsi bersama. Tempoh pengajian di UMS, yakni Universiti Malaysia Sabah, telah membuka peluang yang luas untuknya mengaut rapat dan bertukar-tukar fikiran dengan golongan berilmu. Justru pendedahan yang amat bernilai ini telah memberinya keyakinan dan menghasilkan buku ini. Rupanya kalau tengok pelajaran dia bukan ustaz. Dia tak mengaji agama ni. Dia mengaji apa nama? Dia mengaji pendidikan sains sosial, pendidikan sejarah dan geografi. Tapi tulis buku agama. Ni kata hidayah Tuhan. Yang mengaji agama tak boleh tulis agama. Dia buat tahlil, tu mengaji agama. Pasal tu macam ni punya orang, macam Ustaz Hanonci, orang macam ni lah. Bila dia keluar berdakwah, ustaz-ustaz yang dapat senawi buat hujah hang tak kerti agama. Inilah dia hujah mereka. Kita ada seorang penulis hebat, tak silap saya nama dia Ustaz Hafiz Firdaus.
Hafiz Firdaus nama dia. Dia pilot MAS ke? Masnya pilot. Dia pilot. Tapi dia menulis buku-buku hadis. Bila dia tulis, orang mengaji agama ni lah duk pelekeh dia. Pilot baca hadis. Itulah hadis pilot nama dia, bukan hadis Nabi. Komplain. Pasal apa dia komplain? Allah tak bagi kemampuan kepada dia. Walaupun dia ada, kita kata, sarjana muda, bachelor dalam bidang universiti apa ke agama, tapi kerja dia lagu tu lah. Tekong tahlil, doa awal tahun, akhir tahun. Dia tak boleh pergi lebih. Sebab buku yang dia baca dengan pemikiran dia yang sempit menghalang dia. Seperti kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah pada perkataan yang kita suka jadikan khutbatul hajah kan. Apa Ibn Qayyim terjemah? Yang Nabi baca, "May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Sesiapa yang Allah nak bagi pertunjuk, siapa pun tak boleh sesatkan dia. Siapa Allah bagi kesesatan, siapa pun tak boleh petunjuk. Ibn Qayyim kata hidayah Allah Ta'ala ni seperti mana satu orang berdiri di depan satu pintu dan kepada dia diberi kunci, maka dia boleh buka kunci itu dan dia boleh nampak dalam bilik yang dia buka pintu tu ada apa. Orang yang tak dapat hidayah ni adalah orang yang berdiri di depan pintu tu tapi tak diberikan kunci untuk membuka, maka dia tak nampak. Inilah orang ni, walaupun tak ada, mana Pak Senawi dia, mana bachelor agama dia, tak ada. Dia mengaji bidang sains sosial, tetapi dia menulis buku. Ustaz Pak Senawi pun tak boleh tulis. Malu kita. Pasal tu kita ambil buku dia, kita baca. Orang berilmu. Ustaz Hafiz Firdaus tu dia tulis buku pasal Ramadan, pasal perbahasan menyentuh laki-laki dan perempuan, batalkan wuduk. Perbahasan 4 mazhab dia bawa. Dahsyat. Orang lain tak mampu tulis, Allah bagi pada dia. Maka orang yang hati mereka penuh dengan hasad dengki ni, mereka duk ujah tang situ lah. Dah tak mengaji, tak ada ilmu, merepek. Siapa yang tak ada syekh, maka syekh ada syaitan. Siapa yang tak ada guru, malam lahu syekhun fa syaitanu syekhuhu. Siapa yang belajar pakai buku saja, tak pakai guru, maka syaitanlah guru dia. Dia tak tahu yang dia pakai guru tu dah syaitan. Guru tu bukan ajak sunnah, ajak tarikat, ajak hadis palsu, ajak hadis dhaif. Hadis sahih tak ajak. Itulah guru syaitan nama dia. Ini kelebihan-kelebihan dia. Dan dia menulis buku juga banyak, Pak Amir. Di antaranya karya yang telah dia tulis, Katakan Tidak pada Wahabi. Satu buku dia. Say No to Wahabi. Kita tak mau Wahabi, kita bukan Wahabi. Tapi kita bukan kerja memfitnah dia. Dia Muslim. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tak ada hak kita fitnah dia. Tapi orang kata kita awak Wahabi tak? Habis awak siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammad bin Abdul Wahab, seorang daripada keluarga kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tulis buku, cukuplah sekadar niat. Dia tulis buku Aina Allah. Ini orang marah Pak Mek, di mana Allah? Siapakah pengikut Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i yang sebenar? Ini tebal lagu ni. Bagus buku tu, kita baca fiqh. Siapakah pengikut dan mazhab Syafi'i yang sebenar? Setebal itu buku dia. Kalau kita habis buku ni, kita boleh meneraka buku-buku macam tu. Semuanya sunnah. Marilah berzikir selepas salat fardu bersama Rasulullah. Dia tulis buku. Macam mana zikir Nabi lepas sembahyang. Ibn Taymiyah, pencetus akidah tashbih dan tajsim. Ibn Taymiyah, pencetus akidah tashbih dan tajsim. Orang tuluh. Ibn Taymiyah ni, dia kata Tuhan dengan makhluk sama. Ada tangan, ada telinga, ada tu, ada semua. Dia jawab. Betul ke Ibn Taymiyah kata macam tu? Mendulang cinta ilahi dengan ittiba' Rasulullah. Kita cinta kepada Allah dengan mengikut Rasulullah. Buku yang dia tulis Syirik, Dosa Pembatal Akidah dan Amalan. Dan buku yang terakhir dia tulis di atas tangan kita ni, orang kata Wahabi ialah, orang tuduh Wahabi macam tu, Wahabi macam ni, maka dia tolong jawab. Inilah serba ringkas berkenaan dengan penulis kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Hairi Nonci. Jadi kita ni ikhwan, bila kita tengok buku macam ni, kita tak ada masalah kepada kita ni daripada mana sekalipun.
Tapi bila kita faham sunnah, kita boleh memberi sedikit apa nama kita panggil, sumbangan kepada sunnah. Sumbangan kepada sunnah. Baik. Buku ni ada sedikit beberapa benda yang galat, kita kena perbetul. Di antaranya pada muka surat 18. Muka surat 18 kalimah rahimahullah. Kalimah rahimahullah kepada kalimah rahimahullah. Al-Hafiz Ibnu Hajar, muka surat 46. Antum cuba buka muka surat 46. Kita betulkan siap-siap. Nanti bila kita masuk, kita tak payah betul apa dah. Muka surat 46 atas sekali. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah menyebut kitabnya Syiar Alam An-Nubala, yang ni silap, bukan Al-Hafiz Ibnu Hajar tetapi Imam Az-Zahabi. Yang tulis Syiar An-Nubala adalah Imam Az-Zahabi. Yang tu kena dibetulkan, Imam Az-Zahabi. Itu muka surat 46. Kemudian muka surat 52. Kita tengok muka surat 52, ada pembetulan sedikit. Kalimah Al-Hadi 52. Tersilap hadis tu, dia tersilap tulis fa inna asdaqal hadisi kitab Allah wa khairal hadi. Itu kena baca dengan ha besar, dia buah ha kecil, silap bacaan dia. Wa khairal hadi, salah, bukan hadi, wa khairal hadi, ha besar, betulkan balik. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muka surat 100. Muka surat 100. Muka surat 100 dia tulis perkataan Imam Syafi'i, fa idza zalat li syams wa jalasa al imam 'ala al manbar. Bacaan dia 'ala al mimbar. Bacaan dia 'ala al mimbar. Kemudian muka surat 100. Surat berapa Pak Mi? 106. Yang alal mimbar tu dia tersilap dari segi meletakkan huruf. Ni semua sama, lam, mim, nun, bara. Cuma kalau dari segi ejaan tu, kalau dia tulis lagu tu mim pi jadi awal daripada lam. Kalau kita baca alal mal nabar, pasal mim dah terkeluar ke depan. Yang betulnya lam dulu, alif lam mim nun bara. Jadi tulisan itu telah jadi terkeluar. Mim tu dia kena duduk lepas daripada lam. Kemudian muka surat 106. Surat 6 kesilapan titik. Kesilapan titik pada summa qa'ada fakhtarasha rijlahu al-yusra wa wada'a kaffahu. Itu fa, bukannya qauf. Kaffahu al-yusra. Dia kata dia bubuh huruf qaf, sebenarnya bukan qauf tapi huruf fa. Yang benarnya huruf fa. Itu muka surat 106. Muka surat 18. Muka surat 18.
Wa kana, muka surat 18 bawah ada, berbawah sekali perkataan Arab itu. Wal jama'atu salafuhum wa khalafahum iza kana rahimahallah, dia tulis. Ya, dia boha besar, yang sebenarnya ha kecil. Iza kana rahimahullah. Tak, bukan ha kecil. Dia bukan ha alif, alif tak ada. Iza kana rahimahullah, bukan rahimahallah. Ha tu dia buat alif, alif tu tak ada. Maka mim tu sambung dengan ha. Lepas ha tidak ada alif. Iza kana rahimahullah. Itu di antara pembetulan-pembetulan yang kita buat sebelum kita masuk dalam buku-buku ni. Baik, satu yang menarik, kita tengok perbahasan dia. Mari kita tengok muqaddimah yang dia tulis ni. Muqaddimah yang dia tulis, dia kata bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita boleh baca wa ashhadu pun boleh, kita boleh baca wa nashhadu pun boleh. Dalam bahasa Arab dia panggil huruf anaita. Maksud dia kita boleh tukar alif. Kalau alif aku bersaksi, kalau nun kami bersaksi. Wa nashhadu, kami semua menyaksikan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar Allah. Wa nashhadu anna Muhammadan, kami semua menyaksikan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu boleh berlaku. Dan yang ni yang dia baca ni, yang dia baca dalam bahasa Arab ni, kita namakan sebagai khutbatul hajah. Nabi bila memulakan cakap, dia akan baca yang ni. Tetapi apabila Nabi baca khutbah, dia akan baca yang ni, dia akan ambil ayat daripada surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Lepas tu dia akan ambil ayat awal daripada surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Lepas tu dia ambil ayat ke-71 daripada surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Nabi akan jadikan itu sebagai pelengkap khutbah jemaah dia. Kalau bercakap biasa, cukuplah takat ni. Maka ini menjadi dalil kepada kita mengawali satu-satu majlis dengan suratul Fatihah tidak ada. Ini benda yang direka-reka dan dicipta, dan itu kita boleh masuk di dalam bid'ah. Sebab apa kita masuk dalam bid'ah? Sebab apabila dalam bab itu ada petunjuk daripada Nabi, kita tak boleh mereka. Kita tak boleh ambil benda lain, mesti ikut petunjuk. Kecuali dalam bab tu tak ada petunjuk. Maka pun demikian kata para ulama, kalau dalam bab tu tak ada petunjuk, dia juga termasuk dalam sunnah. Nama dia sunnah tarkiyah. Sunnah kita tinggalkan kerana Nabi tinggal. Bila sampai tempat tu Nabi mendiamkan diri, maka sunnah kita mendiamkan diri. Macam Nabi hidup berapa tahun? Nabi hidup sebagai Rasul 23 tahun. 23 tahun bermakna 23 kali setelah Nabi jadi Rasul dan Nabi, dia bertemu dengan 23 tahun. Dia bertemu Muharram 23 kali, Safar 23 kali, 23 tahun. Betul Pak Amin? Selama 23 tahun itu Nabi mati, Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sempurna agama. Sempurna. Maka di mana kita jumpa doa awal tahun akhir tahun? 23 tahun Nabi hidup. Tak ada. Katalah Nabi baca sebelum dia jadi Nabi pun kita tak boleh ikut. Itu belum jadi sunnah, sebab dia belum jadi Nabi. Sunnah-sunnah ni setelah dia diangkat jadi Rasul. Kalau dia buat sebelum dia jadi Nabi, itu kehidupan biasa yang tak payah ikut. Setelah dia jadi Nabi dan Quran menyatakan sempurna agama ini, maka tak mana dia baca doa awal tahun dan akhir tahun? Tak ada. Bila tak ada, maka itu sunnah yang menjadi sunnah kita tinggal, dan Nabi mendiamkan diri, tidak buat apa-apa ketika masuk Muharram ke. Bahkan Muharram termasuk bulan yang haram orang Arab berperang. Sangat mulia Muharram dekat mereka. Bulan Muharram, bulan haji, mereka tak perang.
4 bulan yang Quran kata ni, mereka tak perang. Suci. Sesuci itulah orang Arab musyrikin tak baca doa awaitan akhir tahun. Kalau kita baca doa awaitan akhir tahun, kita lebih teruk daripada musyrikin Quraisy. Dia anggap bulan tu mulia, dia tak baca apa. Satu mai kat kita, kita baca. Itulah kalau jahiliah musyrikin dia tengok kita, dia golek kepala. Betul-betul jahiliah hampa ke kami ke? Sampai Nabi ada tak mau ikut langsung, ikut hawa nafsu dan pemikiran. Jadi dalam memulakan majlis, jangan kita kata mailah kita ambil berkat, kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Itu tidak sunnah. Sebab 23 tahun Nabi tak pernah memulakan majlis begitu. Habis Nabi mula majlis dengan apa? Dengan ini, nama dia khutbatul hajah. Bahkan ada hadis riwayat Imam Muslim kata, siapa baca yang ni, kalimah ini akan berlegar di keliling kita, dia akan masuk ke dalam bumi yang paling dalam laut paling dalam, dia akan keluar benteng kita daripada tuduhan-tuduhan dan fitnah jin dan manusia. Jadi khutbatul hajah ni elok kita hafal. Saja-saja boleh baca. Kita boleh buat zikir dia. Na'ita kita boleh baca tu, buat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Sebab dia punya makna kesemuanya pertunjuk. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji milik Allah. Nahmaduhu, kami semua memujinya. Wa nasta'inuhu, kami semua memohon pertolongan hanya kepadanya. Wa nastaghfiruh, kami semua meminta ampun hanya kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kami berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah daripada jahat yang ada pada amalan-amalan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, sesiapa yang dihidayahkan oleh Allah maka tidak ada sesat untuknya. Wa man yudlil fala hadiyalah, siapa yang Allah bagi sesat, tidak ada orang boleh bagi hidayah. Wa nashhadu an la ilaha illallah, ini menjadi sunnah dalam khutbah. Bila Nabi sebut wa asyhadu an la ilaha illallah, Nabi akan angkat jari telunjuk. Jari telunjuk. Bila baca khutbah, sunat kita angkat jari telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan sebahagian ulama kata, bukan kata dalam khutbah, di mana-mana kita duduk, hatta kita sembang dengan orang, bila kita ungkap kalimah syahadah, sunat kita angkat jari. Dalam kuliah ke luar kuliah. Tapi sebahagian ulama kata hanya dalam khutbah sahaja, ataupun dalam pidato-pidato yang besar, kita angkat jari telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah. Dan memang itu kita buat dalam sepanjang kita mengangkat tahiyat dalam solat sunat ataupun solat fardu. Itu ada, kita angkat jari. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, turun balik. Wa asyhadu anna, tak sunat kita angkat jari. Sebab Nabi Muhammad kita tidak tauhid, kita hanya beriman. Tauhid hanya kepada Allah. Baik. Salah satu dari ciri yang menonjol pada kita kebanyakan pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, ialah sikap mereka yang gemar memberikan pelbagai gelaran buruk kepada para pendukung as-sunnah Nabi SAW. Salah satu gelaran yang sering digembar-gemburkan oleh para pelaku bid'ah di atas para pendukung sunnah mutaakhir ini ialah gelaran Wahabi. Ini fenomena dah. Yang bagi benda ni ustaz lah. Orang bodoh tak bagi gelaran ni. Yang start bagi gelaran kepada orang ikut sunnah Wahabi ni ustaz lah. Dia rasa dia betul, dia anggap orang salah, sedangkan dia tak pernah buat rojokan apa-apa. Tak pernah. Itu ada satu ustaz saya sembang dulu, dia kata mereka ni usalli semua tak mau, kata usalli semua tak mau, bid'ah, kepala otak mereka bid'ah, menteka darah tak bid'ah pula. Dia marah. Ada kawan berani Pak Amir, dia mengaji, dia berani, dia pergi, dia mai tanya dengan saya, ada tak kitab yang menyebut dalam mazhab Syafi'i ini tak ada usalli? Saya kata ada. Imam Suyuti menulis dalam kitab dia tentang nahyu anil bid'ah, al-amru bis sunnah wa nahyu anil bid'ah. Disuruh kita berpegang dengan sunnah, meninggalkan bid'ah. Kat dalam buku tu Imam Suyuti menyatakan di antara bid'ahnya ialah melafazkan kalimah nawaitu, ni angkat adas kecil ni, nawaitul rafa'al hadathi asghar, kan, rafa'al hadathil asghar, dan menyatakan usalli ketika nak sembahyang.
Dia ni dengan tak tahu Arab, dia photostat buku Arab tu, dia pergi bagi ke ustaz tu. Kemudian ustaz tu tak cakap Arab dengan dia. Dia pergi bagi, dia kata pada ustaz, tolong baca buku ni. Ustaz tu baca-baca dalam Arab, ustaz tu kata, ada lah. Rupanya dalam mazhab Syafi'i ada ulama kata usalli bid'ah lah. Sebelum tu dia kata mana ada orang kata usalli bid'ah. Jadi depa ni kalau dia mau buat sedikit kajian, dia berjumpa hidayah Tuhan. Sebab buku tu ada. Depa ni ada buat sembahyang hajat ni, kita kata duk buat sembahyang hajat perdana, sebenar pilihan raya hajat, masuk ICU hajat, barang hilang hajat, semua hajat. Kalau depa mau buat rujukan dalam kitab Al-Majmu', tulisan Imam Nawawi, depa jumpalah hadis tu. Tapi pasal apa kita kata sembahyang hajat ni tak ada hadis, dia marah? Sebab dia tak mau merujuk. Dan kitab yang kita rujuk tu bukan kitab yang jual di Rawak. Bukan kitab-kitab biasa. Kitab Al-Majmu' syarah mazhab Syafi'i. 22 jilid tu ada An-Nawawi buat. Dia buat dia tak sempat habiskan kitab tu, dia mati. Ulama kemudian ni tolong sambung sampai lengkap kitab tu 22 jilid. Yang menyambung itu seorang bermazhab Syafi'i daripada Mesir. Sambung kitab dia. Dan Majmu' tu syarah kepada kitab Imam Syafi'i, nama Al-Muhadzab. Al-Majmu' bi syarah Al-Muhadzab oleh Imam Nawawi. Juga oleh Syirazi. Semua depa ni syarah. Syarah kepada Fathul Mu'in. Syarah Fathul Mu'in setebal itu. Dia menyatakan bukan daripada amalan Nabi ketika kita salat melafazkan kalimah usalli. Tak ada dia kata. Pensyarah dia seorang mazhab Syafi'i yang tegar. Jadi kalau mereka ni duk baca Muniyatul Musalli, Hidayatul Subyan, mau kaji sikit, mau habiskan duit ni daripada beli rokok, beli kitab, dia jumpa. Tapi pasal apa dia tak mau jumpa? Pasal dia tak mau kaji. Dia tak mau kaji. Dia dengar-dengar, kita baca kitab lama-lama sudah, apa mereka ni buat tahlil pun tak boleh. Kalau dia mau kaji dia akan rasa tahlil tu satu benda yang meloyakan. Kalau dia mau baca memorandum Syiah, dia akan rasa berdosa buat tahlil sebab dia menghidupkan amalan Syiah. Kalau dia mau baca Al-Azkar tulisan Imam Nawawi, di situ Nawawi ajak kalau kita nak menghadiahkan Quran pada orang mati, macam mana buat? Baca ramai-ramai kah? Tidak. Tak boleh baca ramai-ramai. Tidak ada sunnah dari Nabi. Kalau seorang nak baca ramai-ramai, setiap yang baca duduk berkumpulan tu, dia baca, dia dengar. Dia baca, dia dengar. Bacaan dia tak boleh masuk ke telinga orang, ke tempat orang. Sebab Quran kata bila kau dengar orang baca Quran, kau kena diam. Kau kena tadabbur. Kau kena dengar. Nanti Allah bagi rahmat pada engkau. Jadi pasal apa dia nak teruskan baca Yasin malam Jumaat ramai-ramai? Sebab dia tak mau kaji. Hadis Imam Muslim, hadis daripada Abu Hurairah, Nabi kata jangan kamu khususkan malam Jumaat dengan satu amalan yang kamu tak buat malam lain. Jangan kamu khususkan hari Jumaat dengan satu puasa yang kamu tidak berpuasa pada hari lain. Hadis melarang. Lepas tu lebih pula hadis menentukan afdalnya baca malam Jumaat suratul Kahfi. Kalau dia mau kajilah sikit, dia jumpa hadis-hadis ni. Dia jumpa. Dalam Al-Majmu' ada. Dia boleh baca Majmu' ni, jangan takut, bukan kitab Wahabi. Mazhab Syafi'i Nawawi tulis. Kalau dia mau baca Ar-Ruh, kitab Ar-Ruh ni kitab Imam Ibn Qayyim, tu cerita pasal roh. Dalam dia cerita pasal roh tu, dia muat sikit. Dia kata kalau kita baca Quran, kita nak pahala Quran sampai pada orang mati, dia kata kita kena mematuhi beberapa syarat. Yang pertama, pahala orang hidup tak akan sampai pada orang mati kalau dia tak ikhlas. Yang kedua, pahala orang hidup tak boleh dihantar pada orang mati kalau dia ambil upah. Kan dia kata sunat baca Quran atas kubur. Tengok-tengok keluarga dia seorang tak dia baca Quran. Habis dia nak buat macam mana? Dia kena upah. Ibn Qayyim kata upah sahaja pahala tak akan sampai. Itu dia. Habis yang duk buat ramai-ramai ni, tutup guru duk buat, anak-anak kita mengaji pondok duk buat 30 hari, 40 hari nak khatam Quran. Sehari satu juzuk, hantar pada orang mati lebih afdal baca atas kubur. Sedangkan Nabi kata la ayajlisa ala qabrin,
kamu duduk atas kubur, kamu duduk atas bara api tu makan baju kamu dan kulit kamu lebih baik daripada duduk atas kubur. Hadis tu hadis Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi tak bagi. Kerana kita nak buat amalan kita duduk atas kubur, kita langgar hadis Nabi. Lepas tu tipu pula. Dia kata kami bukan duduk atas kubur, kami duduk atas pangking. Usunglah kayu tu. Lah han duduk atas pangking pun dalam kawasan kubur, mana boleh duduk? Pasal apa? Pasal nak buat benda yang tidak ada asas. Disuruh baca Quran, bukan disuruh zikir, bukan disuruh wirid, disuruh baca Quran dengan ikhlas, jangan ambil upah. Kata Imam Ahmad, kata Imam Ibn Qayyim, berkata Imam Ahmad, mudah-mudahan pahala itu sampai dengan kita buat amalan ini seorang-seorang. Yang kata begitu hanya Imam Ahmad. Imam Syafi'i, kalau dia mau kaji dalam kitab Ibn Kathir, dalam suratul Najmi ayat 37, 38, 39, Ibn Kathir tulis perkataan Imam Syafi'i, tidak sampai pahala Quran pada orang mati kerana tak pernah dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Amalan Nabi tak buat, sahabat tak buat, wali mana pun buat, Tuhan tak akan terima. Kerana ada hadis daripada Aisyah, siapa beramal dengan satu amalan bukan daripada Nabi, ditolak masa dia buat. Hadis itu hadis Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Masalah dia satu je, mau kaji, mau tengok, jumpa Pak Amir. Tapi kalau tak mau, macam kita bagi buku ni satu kat dia, dia tengok-tengok Wahabi, apa Wahabi, bagi buku ni, bagi kotak rokok dia ambil. Tak apa lagi, makan batuk tak apa, buku ni dia kata buku komunis ni, bintang 3 punya buku, camping. Pasal apa? Pasal tu dalam surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, Allah kata ada orang masuk neraka bukan pasal tak semayang, bukan pasal tak puasa, pasal tak mau fikir dan tak mau dengar, masuk neraka. Kalau puak-puak kedarah harak masuk neraka, okeylah, kedarah harak. Yang ni semayang, puasa, gelak ustaz, gelak qadi, gelak mufti, gelak majlis fatwa lagi, masuk neraka. Pasal apa? Tak mau fikir, tak mau dengar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir. Mereka berkata ketika masuk neraka sa'ir, kalaulah dulu kami mau mendengar, kami mau fikir, kami tak masuk neraka. Tapi kami menyesal hari ni. Allah kata menyesal buat apa? Fasuqan, makanlah hasil pencarian hangpa. Ketegang sangat tak mau dengar. Apa saja kita tak boleh. Kalau mau dengar, mau kaji, mau beli kitab, semua ustaz-ustaz habis tak ada boleh nahu sarah kan? Saya ingat ustaz-ustaz yang tak boleh harap, saya seorang lah kot. Bodoh kita ni. Hak lain semua boleh harap nahu sarah. Kalau mereka mau baca kitab nahu sarah ni, guna nahu sarah ilmu alat ni, baca majmu', istighfar mereka banyak tempat. Dalam muqaddimah al-majmu' tu, Nawawi kata, kalau kita nak baca hadis dhaif, ada syarat. Ada syarat. Kita bukan boleh baca satu hadis, tengok-tengok martabat dia dhaif. Tak boleh. Hadis dhaif baca ni dengan adab. Di antaranya kata Nawawi, hadis dhaif ni tidak boleh baca dengan sirah yang jazam, tapi kena baca sirah dengan tamrid. Maksud dia apa? Kena baca hadis tu dengan kedudukan yang dhaif. Tak boleh buat macam dia sahih. Yang kedua, bila kita baca hadis yang dhaif, tak boleh baca di kalangan orang ramai, kena baca sorok-sorok macam jual ganja. Ya, dia tak boleh sebar. Hadis dhaif tak boleh sebar. Kena slow-slow. Ni ada satu hadis dhaif nak abad tak boleh dalam kuliah. Sahabat, ada satu hadis Nabi bersabda tapi dia dhaif. Salah kata Nawawi. Hadis yang kita baca terang-terang ni hadis sahih, hadis hasan. Hadis dhaif tak boleh. Kenapa? Nama pun dhaif, lemah untuk kita katakan Nabi bersabda, kurang bukti untuk disandarkan pada Nabi. Lemah. Maka benda lemah mana boleh buat kita punya bukti? Di mahkamah dia reject. Mahkamah pun reject, mahkamah Tuhan macam mana? Yang dhaif kita sandar pada Rasul dia, tak boleh. Bila kita baca hadis dhaif kata Nawawi, yang paling baiknya kita baca dekat diri kita dan jangan sampai pada orang. Kita beramal seorang-seorang. Besok kalau nak menyesal, kita menyesal seorang-seorang. Tak ada pahala apa. Kalau
sahabat tadi hak boleh Arab, boleh Nahu, boleh Sorab, keluar pondok 4 senawi, 6 senawi, belajar sampai Timur Tengah, balik mai mau baca muqaddimah majmu' sahaja, depa tahulah amalan ni macam mana. Tapi tak mau tengok pegang isteri batal wuduk, depa mau baca majmu' sahaja, telah dapat ilmu yang banyak, tapi tak mau. Belum kita sebut lagi Fathul Bari. Fathul Bari tu, yang buat Fathul Bari tu Ibnu Hajar Asqalani tu piau mazhab Syafi'i. Piau. Tegar pengikut Syafi'i. Tapi bagaimana dia membahas hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, satu persatu dengan adil dia bahas. Kalau mau bacalah Fathul Bari, pemikiran manusia terbuka. Tak jadi jumud, walaupun bintang 3 dah keluar, perangai kita macam bintang 3. Tak mau dengar pandangan orang lain. Ini masalah dia apa Pak Mik? Ini lah, bagi gelak ke orang, lepas tu tak mau, dia sendiri tak mau baca. Hakikat bahawa sikap ahlul bid'ah ni yang gemar memberikan pelbagai gelaran buruk ke atas ahlu sunnah bukanlah satu yang baru, malah sikap yang sama juga merupakan satu yang telah pun sebati dalam kalangan para pendahulu, mereka yang pernah hidup di zaman salafus salih. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Osman As-Sabuni rahimahullah. Ni Osman Sabuni, ada juga Ali Sabuni. Ali Sabuni ni yang baru ni. Ni Osman Sabuni. Bapa dia kena bunuh. Pasal apa kena bunuh? Pasal bapa dia kata Tuhan ada di Arash. Satu tentera, satu kita kata pasukan mai daripada pasukan puak-puak yang menyatakan Tuhan ada di merata-merata ni Pak Mik, mai buat serangan bunuh bapa dia. Kerana bapa dia kata Tuhan ada di Arash. Abu Osman As-Sabuni, dia ni pada tahun 449 Hijrah wafatlah. Dia kata di antara bid'ah dan ahli bid'ah itu nampak dengan jelas. Tanda-tanda paling jelas adalah sangat memusuhi dan menghina para pembawa akhbar. Akhbar ni bukan surat khabar nah. Akhbar perkataan jamak daripada khabar, bermakna hadis-hadis Nabi. Dia pun tak suka orang bawa hadis-hadis Nabi dan menyebut mereka sebagai orang hina, bodoh, zahiriah yang memahami dalil syarak secara tekstual. Dia pun tuduh orang baca hadis ni, dia pun tuduh orang bodoh, mengaji tak habis tu jadi lagu tu. Itulah baca buku tak ada guru jadi berepek macam hamba. Usalli tak ada, tahlil tak ada. Ni pada tahun 449 telah ada dah penghinaan macam ni. Tak tahu zaman pakcik-pakcik dulu macam mana saya tak tahu. Pak Long dulu macam mana zaman Pak Long. Lah Pak Long pun dekat 80 dah. Dulu masa Pak Long umur 35 memang Pak Long segak lah. Orang segak lah Pak Long ni kan. Time tu macam mana kena. Zaman Ustaz Abdullah Yaakob kena. Kita baru je. Zaman Abdullah dalam askar dulu macam mana? Zaman Pak Amir. Orang baru Pak Long. Zaman dulu macam mana? Ni kita duk kata zaman kita kena teruk dah. Ni tahun 449 Hijrah. Bukan kata kena. Dia menyaksikan pak dia kena bunuh. Yang setahu dia, pak dia bukan perampok. Yang rompak bank baru ni. Pak dia bukan maling, bukan perampok. Tapi kena bunuh pasal apa? Salah negara tak buat. Satu je salah pak dia. Pak dia menerima akidah salafus salih, akidah para sahabat, akidah ahlu sunnah, menyatakan Allah bersemayam di atas arash. Kata tu saja. Orang mak. Mai satu masa dia hantar satu pasukan, nama dia penguat kuasa pada masa tu. Kalau lah ni dia tangkap, dulu dia bunuh. Bukan ada kesalahan apa. Begitu. Dia kata lagi, dan musyabbihah. Dia petuduh orang-orang ikut sunnah ni musyabbihah. Siapa dia? Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia berkata puak-puak ni dia ada telinga, dia kata Tuhan ada telinga. Dia ada tangan, dia kata Tuhan ada tangan. Dia kata kita kafir kerana kita menyamakan diri kita dengan Tuhan. Subhanallah. Ini dia kata boleh rujuk dalam kitab Aqidah Salaf Ahlul Hadis. Aqidah Salaf Ahlul. Buku ni alhamdulillah
daripada buku Arab. Sekarang ni ada terjemahan Melayu, boleh baca buku ni. Dia tulis sendiri pengalaman dia. Nama dia Aqidah Salaf wa Ahlul Hadis. Kata dia lagi, aku melihat Ahlul Bid'ah dalam memberikan laqab, gelaran nama-nama ini terhadap Ahlu Sunnah mengikuti jejak kaum musyrikin dalam bersikap terhadap Rasulullah. Dia ni, apa nama dia tadi, Abu Osman Sabuni. Abu Osman Sabuni kata, aku tengok perangai mereka ni suka cop orang tu Wahabi, perangai mereka ni sama dengan perangai kaum musyrikin Mekah. Mereka tak boleh lawan hujah Nabi, dia cop Nabi macam-macam. Mereka terbahagi-bahagi dalam menamai Rasulullah. Di antara mereka yang menggelari Nabi sebagai tukang sihir, ada bagi gelaran dukun, ada bagi gelaran ahli syair, ada bagi gelaran orang gila, ada bagi gelaran orang yang terfitnah, dan ada pula memberi gelaran sebagai pendusta. Sedangkan Nabi sendiri jauh dan melepas diri daripada aib-aib tersebut. Baginda tidak lain hanya seorang Rasul dan Nabi yang terpilih. Itu Quran kata, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kamu bukan bawa ajaran sesat dan bukan orang yang merepek. Wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kamu bukan orang gila. Allah kata dalam Quran, wa ma huwa biqauli syair. Quran ini bukan perkataan syair dan dia bukan perkataan kahin, dukun-dukun, tetapi dia adalah wahyu yang diwahyukan kepada Muhammad, yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dalam surah Al-Ahqaf Allah kata, andai kata Muhammad cakap tak betul, kami akan rentap jantung dia terhampak di atas dada dia. Itu dia. Tapi kerana mereka tak boleh jawab, mereka kata Nabi Muhammadan, mereka baca Zamiman. Muhammad yang terpuji. Kata Ummul Jamil, isteri kepada Abu Lahab, Quran kata wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan isterinya juga gantung kayu api di leher dia. Kenapa ayat ni turun wa mra'atuhu? Apabila turun tabat yada Abi Lahab wa tab, isteri Abu Lahab ni orang Mekah panggil Ummu Jamil. Dia lari pergi ke Abu Bakar tengah bersandar dekat Kaabah. Dia kata, mana Muhammad? Mana Muhammad? Dia pegang batu di tangan. Kisah ni ada dalam tafsir Imam Qurtubi ketika cerita tabat yada Abi Lahab wa tab. Mana Muhammad? Sedangkan Nabi duduk ada sebelah Abu Bakar. Mana Muhammad? Kalau aku nampak dia, aku pugai dia dengan batu ni. Berani dia baca surah mencerca laki aku. Mulai hari ni dia bukan Muhammadan, tapi dia Muzammiman. Muhammadan yang terpuji, Muzammiman yang tercela. Dialah orang paling tercela di Mekah ni, pasal dia kata kat laki aku. Sejak hari itu dia pun buat fitnah dekat Nabi. Maka Allah kata wa mra'atuhu, tak cukup laki masuk neraka, dengan bini-bini pun masuk neraka sekali. Ya, sama kita hari ni. Kita kata Tuhan ada di langit. Nanti adalah ayat Quran kita akan jumpa, Tuhan bersemayam di Arash. Arash berada di atas langit. Bukan Arash tu di celah-celah langit, di atas langit. Dan Tuhan bersemayam dalam keadaan terpisah dengan Arash, terpisah dengan makhluk dia. Allah bersemayam di sana dengan yang tidak layak kita kaifiatkan dengan akal. Imam Malik kata mengikut bahasa Arab bersemayam itu dapat difaham. Caranya kita tak tahu. Beriman dengannya adalah wajib. Tanya-tanya dapat dosa bid'ah. Dia tu tanya lagi, Imam Malik kata, keluar daripada majlis aku. Aku tak suka orang yang tak erti beriman dengan Tuhan. Dia tuduh macam-macam. Tengok. Demikian pula ahli bid'ah. Semoga Allah menghina mereka. Mereka terbahagi-bahagi dalam memberikan gelaran terhadap para pembaca berita-berita dan asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para perawi hadis Nabi yang sentiasa mengikutinya dan berpetunjuk kepada sunnahnya. Maka di antara mereka ahlul bid'ah ada yang menamai ahlu sunnah dengan nama hasyawiyah, orang yang hina. Ada pula menamai dengan musyabbihah, orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini semua dia tuduh kat kita, Pak Amir. Sementara ahlul hadis as-sunnah sentiasa terjaga, berlepas diri dan suci daripada aib-aib tersebut. Mereka tidak lain adalah ahlu sunnah yang berterang menderang, orang yang meriwayatkan hidup diradai, jalannya lurus dan hujah-hujahnya kuat.
Ini ada dalam kitab Aqidah Salaf wa Ahlul Hadis oleh Abu Osman Sabuni yang meninggal pada tahun 440 berapa tadi? 449 tadi. Subhanallah. Demikianlah keadaan Ahlussunnah sepanjang zaman. Mereka sentiasa dihadapkan dengan berbagai penghinaan daripada para pembela kebatilan. Ahlu bid'ah ni kita namakan dia pembela kebatilan. Dia bela benda batil, dia buat benda batil. Hakikat ini membenarkan lagi sabda Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis Imam Muslim, la tazulu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Ada satu golongan, bukan sekadar ada, dalam kalimah Arab ni la tazulu, akan sentiasa ada golongan ini daripada umat Nabi, tak akan pupus mereka ini. La tazulu, tak akan hilang di muka bumi, mereka sentiasa akan ada, yang akan selalu berada di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang yang menghina mereka hingga datang keputusan Allah, sedangkan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Imam Bukhari sendiri, Imam Muslim sendiri, ketika mereka merawikan hadis ini juga ada riwayat Bukhari menyatakan, Nabi kata apa? Akan ada satu golongan dari umatku yang selalu berada di atas kebenaran. Mereka ni sentiasa benar. Kata Imam Bukhari, kalau mereka itu bukan ahlul hadis, aku tak tahu siapa mereka. Dalam syarah Sahih Muslim, Nawawi berkata Ahmad bin Hanbal, mereka itulah golongan ahlus sunnah wal jamaah, sentiasa di atas kebenaran. Mereka cakap pakai hadis, mereka cakap pakai ayat Quran, mereka cakap berdasarkan kehidupan para sahabat. Kalaulah hadis ni tidak tuju kepada mereka, aku tak tahu siapa orang benar atas muka dunia ni. Siapa orang benar? Nak kata orang politik, main GST pula, tak ada benar. Dia kata janji ditepati, rupanya gula naik pula dah. Semua dia bercakap macam tu. Manifesto lah. Kata nak bagi BRIM 1,200, dia kata tak apa, kita bagi 600 dulu. Kata nak bagi 1,200, dia kata bagi 600 dulu. Tak ada yang betul. Tak ada yang betul. Semua merepek. Kata nak buat Islam, bid'ah nombor 1. Sikit-sikit sembahyang hajat. Sikit-sikit sembahyang hajat. Sembahyang hajat pula buat besar-besar, buat di stadium, panggil ustaz-ustaz, panggil imam daripada Mesir, tapi berjuang Islam, tapi buat bid'ah. Kita duk lawan bid'ah. Tak ada yang betul. Melainkan orang yang ikut Quran dengan sunnah dan kehidupan para sahabat, mereka betul. Politik sahabat betul. Politik sahabat tak khianat walaupun pada Yahudi. Bacalah tafsir Ibn Kathir. Sahabat kata daripada kaum Yahudi, kami benci tengok Yahudi ni, kami lebih redha tengok babi dan kera. Yahudi ni kami benci. Tetapi Quran telah turun supaya tidak melakukan kezaliman kepada manusia. Hai Yahudi, hampa jangan takut, kami tak buat zalim kat hamba. Itu dia. Politik yang adil. Sayyidina Umar kata, kalau ada unta yang jalan kaki dia patah, aku takut Tuhan tanya aku di hari akhirat. Maka jalan-jalan di bawah jagaan aku mesti elok. Kita jalan berlubang macam kena bom. JKR ada, semua ada, Jabatan Kerja Raya ada, apa ada mereka ni? Minta kedakar rasuah ke? Jalan teruk di Malaysia ni. Kalau di Iraq jalan macam tu, perang. Di Malaysia perang apa? Perang apa? Pulau Pinang ni punya jalan, Kuala Lumpur saat ni dia tu main belah pokok jalan, dia ni main belah pokok jalan, dia tu bubuh wire. Kalau jalan tu orang mampu lama dah jalan, berapa kali operasi. Yang jahanam kereta kita, bukan kereta menteri. Menteri kalau nak lalu JKR main bubuh tar. Yang duk pakai jalan tu hari-hari mampu kita rakyat yang duk pangkah depa. Betul ke depa dengan kita? Pak Long ni ceramah agama nak Pak Long? Tidak. Kalau saja ceramah politik mau Pak Long pula. Ni kita kata salah. Salah. Politik tak ikut sahabat. Tak betul. Politik tak ikut sahabat. Sahabat betul. Akidah betul, ibadat betul, politik dia betul. Sangat betul politik para sahabat. Tapi sayang,
Di Malaysia tak ada siapa tiru politik para sahabat. Tak ada tiru. Baik kerajaan maupun pembangkang tak tiru politik para sahabat. Akidah sahabat dua-dua pihak tak tiru. Tambah JAKIM hak jaga agama kita lagi teruk. Ni yang nak baca doa waitan akhir tu masjid negara. Masjid negara bawah siapa? Bawah negara. Bukan bawah kita. Hang habaq lah daripada amalan Syiah macam mana pun. Tak mau dia nak baca juga. Dia kata berkat. Sedangkan tidak tercatat Umar Al-Khattab memerintah 2/3 dunia pernah baca doa awaitan akhaitan. Tidak pernah tercatat. Subhanallah. Pasal itu Imam Bukhari kata, kalaulah golongannya Allah janji mereka benar itu, kalau bukan ahlul hadis, aku tak tahu dia siapa. Dalam syarah Muslim, Imam Nawawi berkata Ahmad bin Hanbal, mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah di Malaysia kena dapat gelaran apa? Wahabi. Walaupun kita bukan Wahabi. Tidak ketinggalan dalam menerima gelaran Wahabi ialah para pendukung sunnah di Malaysia. Justru bukanlah suatu yang menghairankan apabila ada pihak yang membicarakan soal sunnah dan bid'ah, tauhid dan syirik, pastilah pihak tersebut akan terkena tuduhan para pelaku bid'ah sebagai orang berfahaman Wahabi. Hang start je cakap benda-benda hadis, hang kena. Mula dia mak kita, dia kata orang tua ni tak apa lagi. Kita start cakap subuh Nabi jarang baca kunut, dia tak mau dengar. Dia kata pakcik Wahabi kan, duduk dia. Dia tak mau dengar, dia tak mau dengar lah. Apa yang menarik untuk diperhatikan di sebalik kegairahan para pendukung bid'ah ini memberikan gelaran Wahabi ke atas setiap pendukung sunnah, hingga kini mereka tidak menemui satu jua takrifan yang tepat tentang istilah Wahabi, hingga melainkan hanyalah sekadar menyatakan ciri-ciri keyakinan dan amalan mereka yang digelar sebagai berfahaman Wahabi. Dia tuduh orang Wahabi sampai hari ni dia tak ada apa maksud Wahabi, dia tak ada. Tanya dia Wahabi tu apa dia? Doa kunut tak ada. Wahabi. Itu je dia boleh faham. Hak macam kita belajar mati tun bila, beranak tun bila, duduk negeri mana, cabaran apa, siapa pengikut dia, apa hala tuju dia, dia tak boleh cerita. Dalam dia duk tuduh Wahabi, dia terlupa yang tak baca kunut bukan sahaja Wahabi. No, Abdullah bin Mas'ud tak baca kunut. Kalau dia tanya kita, mana hantar Abdullah bin Mas'ud tak baca kunut? Itulah kita kata, bacalah kitab Majmu' bab kunut. Nawawi cerita hadis pasal kunut, dan sahabat mana tak baca kunut, dan mazhab mana baca kunut, dan dalil kunut itu kuat ke tak kuat. Dia bubuh dalam Majmu'. Tapi dia tuduh kita. Dia kata dia mazhab Syafi'i. Kita pergi ke pejabat dia, kita tengok belakang tu 22 jilid Majmu'. Yang dia cakap tak sama dengan Majmu' di belakang dia. Habis kitab tu beli untuk beriah ke beli untuk baca? Dia pun tak tahu ekor kepala. Fathul Bari bab kunut tu dia Ibnu Hajar cerita A sampai Z ada. Lepas itu dia kata ni betul. Yang syoknya dia kata dia tuduh orang tapi dia tak tahu Wahabi apa. Bagaimanapun jika diperhalusi ciri-ciri keyakinan dan amalan yang dinyatakan tersebut, jelas dia bukanlah suatu yang baru lagi asing di sisi ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Bahkan kesemua ciri-ciri tersebut sememangnya merupakan suatu yang berasal daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Para sahabat dan juga para imam muktabar ahlu sunnah wal jamaah, semua ini akan didedahkan melalui buku kecil yang sedang berada di tangan anda ini. Bahkan yang mereka tuduh Wahabi itu, disemak-semak benda tu adalah amalan yang memang dianjurkan oleh Quran dan Sunnah, tapi dituduh Wahabi. Memandangkan majoriti umat Islam di negara ini ialah mereka yang mengaku berbagai pengikut kepada mazhab Asy-Syafi'i, maka kebanyakan fakta yang didedahkan dalam buku ini adalah bersumber daripada fatwa atau perkataan para ulama bermazhab Syafi'i itu sendiri. Dia cerita dalam buku dia ni semua yang berkaitan dengan mazhab Syafi'i dan ulama Syafi'i. Untuk apa? Untuk bagi orang Malaysia ni nampak dah mengaku mazhab Syafi'i, inilah selayaknya. Inilah selayaknya. Hal ini sengaja penulis lakukan agar masyarakat lebih jelas
siapakah di antara golongan ini benar-benar berpegang teguh kepada ajaran Imam Syafi'i? Apakah pihak yang melabel atau yang dilabel sebagai Wahabi? Sama-samalah kita nilai dia. Yang mengikut mazhab Imam Syafi'i ni siapa dia? Yang kena tuduh ke? Yang menuduh ke? Kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita istighfar, Astaghfirullah, kita tak angkat suara, kita baca ayatul kursi, kita baca Allahumma antas salam. Kalau maghrib dengan subuh kita tambah Allahumma ajirni minan nar, kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, sekurang-kurangnya 3 kali, kita baca qul huwallah, al-falaq, an-nas, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita baca. Habis tu habis, kita bangkit pergi belakang, nak buat sunat kan, nak buat apa, dalam sembahyang sunat kita bacalah doa, tidak ada apa-apa. Bahkan dalam riwayat imam dalam hadis dalam mazhab Syafi'i, seorang imam bila bagi salam, sunnah dada dia menghadap ke arah makmum, beradab. Ini berdasarkan hadis Muslim, riwayat daripada Ummu Salamah, isteri Nabi, dada beradab makmum. Habis-habis dada beradab makmum, kerja imam, kalau dia dah habis zikir, dia bangkit. Tidak ada riwayat menyatakan imam pusing balik ke arah kiblat baca doa, tidak ada. Seorang imam tidak ada. Dia beralih dada dia menghadap makmum, dia berzikir, lepas tu kerja dia bangkit. Bukan patah balik ke kiblat baca doa. Tak. Benda tu tidak tercatat dalam mazhab Syafi'i. Tapi orang mengaku mazhab Syafi'i tak boleh terima. Imam kita biasa mengiring sebelah kanan sikit, lepas tu dia baca doa. Sunnah mengajak baca doa menghadap kiblat. Sunnah mengajak baca doa menghadap kiblat. Tapi dalam kes imam tidak baca doa. Nabi sendiri beradab, lepas beradab berzikir, terus Nabi bangkit. Ummu Salamah kata, isteri Nabi kata, Nabi bangkit. Kalau mereka mau baca Al-Majmu' dan mereka jumpa riwayat yang kita sebut ini. Dua kitab ni bukan kitab Wahabi, ditulis Wahabi pun tak ada lagi. Zaman ditulis tu Wahabi pun tak ada lagi. Imam Syafi'i, Buwaiti, Al-Muzanni, anak murid Imam Syafi'i, mengaji beradab lutut. Mereka tulis Al-Majmu' mengikut riwayat Al-Buwaiti, lebih masyhur. Al-Muzanni tulis dalam Mukhtasar Al-Muzanni, perkataan Imam Syafi'i, pun mereka tak mau ikut. Tak mau ikut. Jadi sebenar-benarnya amalan yang kita kata amalan Syafi'i ni di Malaysia sebahagiannya adalah amalan Syiah, bukan Syafi'i. Begitulah kita ni bila kata Syiah, nampak batu Karbala, nampak muta'ah. Syiah yang main dalam bentuk mazhab ni kita tak nampak. Zikir beramai-ramai, marhaban, lepas tu apa dia panggil apa tu, berendui, dapat anak berendui, cukur kepala, seorang ambil gunting tiap-tiap serah budak tu kan, macam lita sepang budak tu punya duk kona habis. Ambil rambut buat dalam ayat nyok, potong buat dalam ayat nyok. Tak ada. Kita pergi ke Baghdad, kita boleh tengok yang buat kerja ni semua kerja Syiah. Ahlus Sunnah tak buat. Ahlus Sunnah tak buat benda ni semua. Kalau Ahlus Sunnah tak buat, takkan Syafi'i buat? Syafi'i itu Ahlus Sunnah. Bahkan Syafi'i hidup pada zaman salaf 150 Hijrah. Dia mati pun 204, tak keluar lagi daripada zaman salaf yang Nabi kata selamat. Tak keluar lagi. Ilmu dia selamat, amal dia selamat. Pasal itu ni tajuk yang pertama ni, fakta yang pertama, kita akan tengok apa perkataan Imam Syafi'i dalam kita mengikut mazhab dia. Kita nak ikut mazhab Syafi'i ni macam mana? Kita kena buka kepala otak ni. Ini fakta yang pertama, Wahabi dan taksub mazhab. Macam mana Pak Mi? Nak baca sikit kan nak berhenti? Nak baca sikit kan nak berhenti? Lajak lagi. Boleh Abang Karim? Pak Long? Pak Long sengak eh? Pak Long boleh tak? Boleh Pak Long. Pak Long meja ni. Pak Mi tak nampak. Kita ada dua Pak Long. Pak Long Lee macam mana, boleh baca ke? Cuba kita tengok sikit. Fakta yang pertama, mazhab dan Wahabi dan taksub mazhab. Dalam bahasa Arab, taksub maksud dia tutup mata dengan kain,
tutup mata dengan kain, lepas tu meraba-raba. Sedangkan dia tahu depan tu ada apa, dia tutup juga, dia tak mau tengok. Orang yang tutup mata ni orang penakut, orang yang tak mau terima hakikat. Dia tutup mata, dia raba. Dalam tak tutup mata pun dah gelap, tambah pergi tutup mata, double gelap. Itu nama dia taksub. Jadi bila kata taksub mazhab, dia tak mau tengok dah hujah orang lain, dia tak mau dengar dah pandangan orang lain. Pada dia nak faham agama dengan satu jalan ni je. Jangan sebut lain daripada nama Imam Syafi'i. Ini semua tak betul. Pasal itu ustaz-ustaz ajak kita apa dia? Mazhab yang paling teliti mazhab Syafi'i. Ni nama dia taksub ilmu. Tak betul cakap lagu tu. Siapa yang kata mazhab paling teliti mazhab Syafi'i? Kalau orang buat perbandingan mazhab, orang nanti terkejut dengan mazhab Al-Auza'i, mazhab Ibn Hazmin Al-Andalusi. Tak pernah kita dengar. Dalam 4 ni, yang paling teliti Imam Syafi'i. Lagi 3 bukan tak betul-betul, mereka ni korang teliti. Amboi sedapnya cakap. Itulah nama dia taksub. Siapa yang ajak dia macam tu? Imam Syafi'i ada masa dia kata, jangan ikut akulah, bab ni jangan ikut, aku istighfar, aku bertaubat kepada Allah. Tengok dia cakap pada kita. Baik, tengok dulu fakta yang pertama dalam kandungan tu. Orang kata Wahabi ialah mereka yang menentang sikap taklid buta, mengikut membuta tuli dan taksub pada mazhab. Pada makna yang sama, mereka menyuruh umat Islam supaya mengikut kepada as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Depa kata Wahabi ni satu mazhab, depa tak mau ikut mazhab. Depa kira Quran dan sunnah aja. Nak kenal Wahabi macam tu. Depa mulut depa ni tak ada keluar mazhab. Saya ingat lagi ada kawan yang kata dengan saya, kita ni dia kata Quran kena ikut, hadis kena ikut. Betul, ulama pun kena ikut. Jadi ulama lah yang bawa Quran dengan hadis kat kita. Jadi hang ni dia kata Quran sunnah, Quran sunnah. Mana boleh ulama nak buat macam mana? Masa saya cakap tu, saya kata hadis ini adalah hadis Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim. An-Nawawi kata macam ni, pasal tu kita faham macam tu. Dia kata ulama kena ikut. Yang Muslim dengan Nawawi bukan ulama ke? Dia faham ulama siapa dia? Yang nak buat tahlil tu lah. Dia faham ulama ni kena mai daripada Thailand, mai daripada Patani, mai daripada Aceh. Yang tu dia faham ulama. Kita kata hadis Muslim. Muslim tu ulama lah. Dialah yang bawa hadis tu mai ke kita. Yang syarah hadis dia tu Nawawi. Pasal tu kita faham hadis tu maksud macam tu. Nawawi punya syarahan. Ulama lah tu. Tak, dia kata kena ikut ulama. Astaghfirullahaladzim. Kita kata ayat ni, ayat Quran ni kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata tak, kena ikut ulama. Lah Ibnu Katsir tu siapa dia? Duk je pasmur tepi jalan ke? Ibnu Katsir tu ulama tafsir lah. Dia kata tak. Habis dia faham ulama tafsir yang mana? Dia faham ulama tafsir. Selagi kalau kita tak baca tafsir-tafsir yang pimpinan Ar-Rahman, yang tu ulama tafsir. Tengok kepala otak telah ditipu oleh orang. Tengok. Mari kita tengok penjelasan. Ini sekarang ni satu bab yang menarik. Kalau rasa mengantuk, abang saya berhenti. Pasal bab ni kita kena baca dengan fokus. Ini bagi orang yang mengikut semua mazhab di dalam Islam ni, dia kena tahu bab ni. Ini bukan bab Wahabi, ini bab hakikat, makrifat dan tarikat. Ini bab dia, bab ni. Ini hakikat, sebenar-benar hakikat dan makrifat. Tengok. Jika demikian, katalah kalaulah dengan ikut Quran dan sunnah jadi Wahabi, jika demikian takrif Wahabi, maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala meninggal pada tahun 204 Hijrah juga adalah Wahabi. Kalau Wahabi ni dikaitkan ikut Quran, ikut sunnah Wahabi, Syafi'i lah Wahabi mula. Kerana bagaimana golongannya ditomah sebagai Wahabi, mereka juga amat melarang keras umat Islam daripada bertaklid buta dalam beragama serta taksub kepada selain daripada Quran dan sunnah. Sebaliknya, Imam Syafi'i menganjur semangat beritibar, mengikut kepada sunnah Rasulullah yang sahih dan meninggalkan segala pandangan atau amalan yang bercanggah dengan sunnah.
ini tepat, ini sekalipun terhadap perkataan atau fatwa beliau sendiri. Perhatikan kata-kata beliau di bawah ni. Imam Syafi'i selalu pesan, kalau ada hadis, ada pandangan aku yang berbeza, tinggal aku punya ikut hadis. Kalau kita tuduh Wahabi itu ikut Quran, ikut sunnah, Syafi'i lah Wahabi. Pasal dia sendiri suruh tinggal perkataan dia, ikut sunnah. Al-Hafiz Az-Zahabi Al-Syafi'i, Imam Zahabi ini imam mazhab Syafi'i. Dia meninggal pada tahun 748 Hijrah. Menyebut dalam kitab dia Siyar Alam An-Nubala. Ini lagi satu kitab. Kalau ustaz-ustaz yang boleh Arab, boleh Nahu, mau baca. Kitab ni hampir ada 10 jilid. Menceritakan tentang kehidupan para imam-imam, para sahabat. Kita tengok nama sahabat, kita nak tahu hidup dia macam mana, bacalah Siyar Alam An-Nubala. Bukan kata Zahabi, Ibnu Katsir pun buat kitab yang sama. Nama dia Bidayah wan Nihayah. Hampir 10-11 jilid dia ada. Kalau mereka mau baca, mereka jumpa fakta yang sebenar. Tapi tak mau baca apa ni? Yang mereka baca Al-Hikam. Lepas Al-Hikam, Al-Hikam. Lepas Al-Hikam, Al-Hikam. Sampai Hikam pun tak main malam ni. Punya duk baca Al-Hikam, Hikam pun dah tak nampak dah malam ni. Subhanallah. Pasal apa? Bacaan pertama dia kata ada orang baru mai, kita ulang balik pasal orang baru mai. Baca-baca orang baru pula mai. Jadi tak khatam-khatam kitab lain. Du Al-Hikam. Bila kata Al-Hikam tu kitab besar. Bukhari, Muslim, tafsir, tak lah. Tengok dalam Siyar Alam An-Nubala. Dia bagi dengan jilid 10, muka surat 35. Jilid 10, muka surat 35. Bahawa Imam Syafi'i kata, "Idza sahal hadis fahuwa madhhabi, wadribu bil qawlil haita." Ini perkataan Imam Syafi'i. Apabila telah sahih sebuah hadis, maka itulah mazhabku, dan buanglah pandanganku yang menyelisih hadis tersebut ke arah tembok. Tengok. Imam Syafi'i kata, apabila telah sahih sebuah hadis, maka itulah mazhabku. Mazhab Syafi'i mazhab yang berteraskan kepada hadis sahih. Apabila Imam Syafi'i dia nak membina satu hukum, dia akan pastikan berdasarkan ilmu dia, keyakinan dia, hadis itu sahih. Dengan dia akan memberi pesan, katalah aku tak tahu hadis ni dhaif, aku kata dia sahih, tiba-tiba dia dhaif, lepas aku mati ke, lepas berapa puluh tahun lah, hampa tahu kebenaranku, maka ambil pandangan yang aku yakin sahih tu, buang ke dinding. Maksud dia apa? Bila benda kita buang ke dinding, dia hancur, supaya pandangan aku hancur, supaya tidak akan dibawa di hari akhirat sekiranya dalam bab tu telah ada hadis yang sahih dan pandangan aku lemah. Tengok, sama dengan bab kunut. Pada Imam Syafi'i hadis tu sahih, tiba-tiba ulama hadis kemudian datang mendapati hadis itu dhaif, lemah. Ada Ja'far Ar-Razi, seorang ahli dhabit yang ingatan dia tidak kuat berkenaan dengan hadis Anas yang menyatakan Nabi berkunut sampai Nabi mati. Perkataan Anas bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Maka para ulama mendapati hadis yang kata kunut tiap-tiap subuh sampai Nabi wafat itu dhaif. Maka para ulama yang mengaku mazhab Syafi'i kemudiannya tak meneruskan kunut subuh. Pasal apa? Melihat kepada Syafi'i punya, apa nak kata, Syafi'i punya usul. Dia kata jangan kamu ajukan, jangan kamu gukan pandangan aku dengan hadis Nabi. Huwa Rasulullah, dia Rasulullah, umat ikut dia. Maka buanglah ke dinding, bukan pandangan Syafi'i saja. Kita kata semua pandangan dalam dunia ni bagi hancur ke dinding. Yang boleh ada hanya hadis-hadis yang sahih. Kalaulah orang bermazhab Syafi'i yang lain mau faham benda ni, dia tak tuduh orang Wahabi. Betul dalam mazhab Syafi'i disebut tentang hadis talqin, ya, hadis daripada Abi Umamah, tetapi para ulama hadis menyatakan hadis itu adalah dhaif. Nanti dalam bab ni ada perbincangan dia, dhaif. Sedangkan Syafi'i kata kalau hadis itu sahih, itulah pegangan aku. Habis macam mana kalau dhaif Syafi'i boleh bawa sebagai hujah? Pasal masa dia bawa hujah, dia yakin benda tu sahih, dia yakin. Tapi macam mana boleh jadi dhaif? Inilah kemampuan manusia dalam ilmu, tak sama. Ulama lain tahqiq, analisa. Subhanallah, hadisnya ada masalah. Hadisnya ada masalah. Zaman berbeza. 2 tahun dahulu dengan 2 tahun sekarang tak sama. Kemajuan dia,
kemampuan dia tak sama. Dulu telefon besar mana? Telefon dulu besar batu bukit. Tu dia kena angkat. Yang pakai pun kontraktor balak lah. Anjing main baling dengan telefon dia, mati anjing tu. Dulu telefon. Lah telefon tu dia kecil konek. Lah dia main chip lah. Bukan chip small, macam chip small lah. Tengok subhanallah. Subhanallah. Ya, apabila berbeza kemampuan, berbeza zaman, berbeza kebolehan. Orang dulu dengan orang lah. Kita buat kuliah, semalam kuliah di IQ. Buat kuliah di IQ, tapi satu dunia boleh tengok live. Anak kata apa? Kita buat kuliah tak live dengan kita buat kuliah live. Beza. Sangat beza. Macam itulah ilmu berkembang. Tak sama. Syafi'i dengan umur dia, dengan sakit bawasir dia nak pergi jauh tak mampu. Tapi Bukhari riang kuat. Dia boleh naik kuda berkelana jauh mana ada rawi hadis dia boleh pergi. Syafi'i tak boleh pergi dah. Dia dah 50 lebih dah, tak larat, dia uzur. Maka Bukhari jumpa lebih daripada dia. Kita nak kata mana boleh Bukhari lebih? Mana boleh. Apa zaman kemampuan muda. Kerana itu kita kata tidak sama. Maka inilah kata Imam Syafi'i, buanglah pandangan aku yang tak sama dengan hadis. Tapi Allah tak salahkan dia, sebab ketika dia mencari hadis, dia cari yang paling sahih pada dia. Pasal itu Nabi kata, siapa yang benar ijtihad 2 pahala, siapa yang tak kena ijtihad tetap dapat pahala 1. Setelah kita tahu disiplin ilmu macam tu, kita nak ikut juga yang lemah. Siapa salah? Kita lah salah. Kita yang tak ikut mazhab Syafi'i punya aliran. Kita tahu dah hadis talqin tu dhaif. Nampak juga tingkat mengkurang. Nak duduk bersila, nak talqin duk panggil mayat. Hai fulan. Hai fulan. Pak Amir pun naik angin dah. Kan? Tak boleh tahan dah. Ya? Saya masih ingat lagi arwah Ustaz Abdullah Yaakob kata, hang tua tengok. Gentak. Pandai. Jadi takkan hadis macam tu kita nak buat hujah. Maka kita ikutlah mazhab Syafi'i. Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban tu juga dikatakan ada cenderung kepada mazhab Syafi'i. Dia meninggal pada tahun 345 Hijrah. Telah meriwayatkan dalam kitab dia Sahih Ibnu Hibban, muka jilid yang ke-9, muka surat 235. Dengan nombor hadis pun dia bagi. Nombor hadis ke 2159. Imam Syafi'i berkata, "Idza sahha lakumul hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bihi wa da'u qawli." Kata Imam Syafi'i, apabila telah sahih sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapatmu, maka ambillah hadis sahih tersebut dan tinggalkanlah apa yang telah menjadi pendapatku yang jelas bertentangan dengan hadis sahih tersebut. Nampak? Ini Syafi'i. Depa cakap ni kerana depa takut pada Allah dan tahu makna beriman pada Rasulullah. Tapi mereka cubalah bimbing umat kemampuan depa. Ustaz dalam cerita ke orang lain lah. Ustaz dalam tanyalah ustaz yang dekat sebelum puasa Ramadan ni lah, apa? Puasa pula dah. Sebelum ibadat korban ni. Orang ada keluarkan pasal korban. Itu yang cakap tu bukan orang biasa tu, itu Datuk Al-Hafiz. Datuk tu. Orang tanya, "Ustaz, betul ke?" Dia kata, "Kalau kita terlibat dengan sembelih korban ni, kita jangan cukur muka-muka kita ni semua." Itu rojokan Malaysia kan. Apa dia kata? Dia kata tak ada dah. Setahu saya tak ada dah. Nak cukur apa? Saya pun tak ada janggut dah. Lepas tu dia habaq pula, "Saya ni tak payah cukur." Pasal apa? "Saya ni tak simpan janggut, saya cukur saya siap." Pasal apa? Pasal dalam syurga tak ada janggut, tu saya cukur saya siap. Senang masuk syurga, tak payah cukur dah. Macam mana cakap tu? Satu Malaysia tengok, Brunei, Singapura, Indonesia, Sabah, Sarawak tengok. Dia cakap betul ke? Kita rumah Pak Long cakap betul ke?
Orang tengok TV, betul salah tu kira kalau ustaz tu keluar TV, kalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari pun tak sahih lagi, ustaz tu lagi sahih. Tapi dia cakap macam tu. Sedangkan hadis yang kata kalau kita terlibat dengan korban, kita jangan cukur ni bila masuk 1 Zulhijjah. Bila kita cukur, bila sembelihan kita disembelih barulah kita cukur ni semua. Hadis tu hadis Muslim, riwayat daripada Ummu Salamah, isteri Nabi. Isteri Nabi. Itu dia nak kata apa? Itu benda sahih tak jumpa. Tambahlah benda-benda yang kita nak cakap pasal benda-benda ni, kita tambah kita pergi kata pandangan Imam Syafi'i ada yang dhaif, dia baling bata kat kita. Yang sahih dia tak jumpa. Tambah hampir kata Imam Syafi'i itu ada yang lemah, dia baling bata. Dia kata hang tahu mana? Cakap bukan-bukan. Cakap pun. Tu saya kata dulu kan. Kita macam saya mengaji sifat 20. Kita mengaji kitab apa? Nama dia Matan Ummul Barahin. Nama kitab tu Matan Ummul Barahin. 20 muka surat. Nipis macam tu. Kotak rokok tebal lagi. Nipis sangat. Kitab Arab. Hafal. Muqaddimah kitab tu, kitab ni ditulis oleh Imam Sanusi. Imam Sanusi. Masa dia nak cerita kitab Ummul Barahin ni, apa muqaddimah? Saya ingat lagi. Pasal kitab tu kita hafal dulu. Muqaddimah kitab tu kata apa dia? Sesungguhnya Imam Sanusi bermimpi Nabi Ibrahim baca kitab ni dalam syurga. Muqaddimah dia. Ya. Kitab Imam Ghazali nama dia Minhajul Abidin. Muqaddimah yang Jawi tu, terjemahan Jawi tu muqaddimah dia. Apa ada dalam muqaddimah Minhajul Abidin? Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar baca kitab Ihya dalam syurga. Apa tu? Tu dia. Satu kita pergi kata Ihya ada lemah, dia baling kita baca kita. Hantar dak kitab ni Nabi baca. Astaghfirullahalazim. Tambah kita kata Imam Syafi'i kata apabila kamu jumpa hadis sahih daripada Nabi, fakhuzu bihi, pegang hadis tu, amal hadis tu. Wada'u qawli, maka tinggallah pandangan aku yang bertentangan dengan hadis. Yang mana tak bertentangan kamu ikut. Yang bertentangan, hadis tu sahih, pendapat aku pegang hadis dhaif, tinggal aku ikut Rasulullah. Dia akan bagi syafaat kita pada hari akhirat. Kita bermazhab Syafi'i, kita faham usul ni. Apa kata dia lagi? Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan dalam kitab dia. Dalam kitab dia Al-Um. Ni Al-Um Pak Mehek. Kan? Kadang-kadang kita baca Al-Um jumpa, dia pun baca Al-Um tak jumpa. Dia baca apa tu? Yang tu kita pening kepala betul. Kita baca Al-Um jumpa ni semua. Dia baca tak jumpa. Dia kata ana baca Al-Um 7 kali tak jumpa apa yang entah kata. Hang baca apa tu? Al-Um kan kitab 32. Hang jumpa lekok juga leman speed kelawang. Tengok dalam Al-Um. Jilid 2 muka surat 248. Wa idza sabatal khabaru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajuz tarkuhu li syai'in. Imam Syafi'i kata apabila telah sahih hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh untuk ditinggalkan kerana sebab apa pun. Apabila kita jumpa hadis Nabi yang sahih, hadis itu kita tak boleh tinggal. Bagilah alasan apa pun, tak boleh tinggal hadis itu. Ni mazhab saya, yang ni tak boleh bagi alasan. Pegang hadis itu, tinggal benda lain. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saya berhenti yang satu ni lah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam kitab dia apa nama? A'lamul Muwaqqi'in, jilid 1 muka surat 7. Kitab ni bagus, dia ada 4 jilid. Bahawa Imam Syafi'i menyatakan, kata Imam Syafi'i, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin. Ini sangat popular dan kita mau ingat. Imam Syafi'i kata kaum muslimin telah ijma' sepakat, ajma'al muslimin, sahabat, ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i kesemuanya telah sepakat.
sepakat apa dia? Bahawa sesiapa sahaja yang telah jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka haram baginya meninggalkan sunnah yang telah jelas di hadapannya itu hanya lantaran terpengaruh dengan penyataan seseorang sahaja. Imam Syafi'i kata, ulama daripada sahabat sampailah tok-tok guru, ulama-ulama yang aku belajar, mereka satu pendapat. Apa dia? Kalaulah telah jelas benda tu sunnah, kita tak boleh tinggal sunnah kerana nak meraihkan pandangan orang lain. Tinggallah apa mazhab sekalipun, sekiranya ada hadis yang sahih depan kita, yang hadis itu tidak sama dengan pendapat mereka, datanglah kepada hadis, tinggallah orang-orang lain. Ini nama dia usul dalam beragama dan bermazhab. Tapi siapa faham? Kita duduk mengaji ya faham. Jadi kerana tu tak boleh ada taksub. Mazhab pun tak boleh taksub, tambahlah ustaz-ustaz lah ni, mana boleh taksub? Tak boleh. Ini cuba sahabat fikir, yang ni macam mana nak bagi orang faham dulu? Hak ni dia kena faham dulu sebelum dia mengaji mazhab. Sebelum dia mengaji sunnah ni, dia kena faham dulu. Nama dia usul bermazhab. Hak kita duk belajar ni nama dia usul bermazhab. Apa dia? Prinsip-prinsip yang utama kita kena faham dulu sebelum nak faham satu-satu mazhab. Ini dia. Jadi kalau mazhab Syafi'i ada doa kunut subuh, mazhab Syafi'i ada baca talqin untuk orang mati. Betul, kita kata tu semua betul. Tapi kita kena ikut ke? Tak. Kenapa tak ikut? Kerana Syafi'i juga. Kerana usul dia tu. Inilah nama dia usul, prinsip. Tunjang utama kita pegang. Bahkan dalam Al-Um ada bab Syafi'i buka bab apabila kita baca waladdallin, boleh baca doa rabbighfirli wa liwalidayya, baru kata amin. Bukan saja dalam Al-Um, Nawawi ulang dalam Majmu' bab Fatihah. Tapi kita ikut tak? Tak ikut. Pasal apa? Pasal dia kata dia tak bermain satu riwayat pun, dan perkataan itu bertentangan dengan sifat salat Nabi. Ya, kita tak ikut. Tapi kita kutukkan Syafi'i? Tak, dia ulama besar. Tapi bila kita tak ikut, yang salah faham siapa dia? Hak di luar ni lah. Dia kata tengok, Wahabi. Bukan Wahabi. Kena faham usul bermazhab. Ni hak baki tu berkata Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, dia meriwayatkan dalam kitab dia Adab Syafi'i wal Manakibuh. Kita tengok pula apa yang dia nak kata tentang usul ini. Barulah kita masuk satu bab. Kita tengok. Boleh Pak Amir nah? Kita berhenti dekat ni dulu. Wallahu a'lam. Ayat ni kata para ulama, satu orang yang mati dalam keadaan jahil, ilmu tak sampai, maka kita serah dia kepada Allah. Kita tak boleh kata apa-apa. Yang kita harap mudah-mudahan Allah memberi keampunan. Jadi kita tak boleh kata tok nenek kita dah salah, tak boleh. Mereka telah balik bertemu Allah dan mereka tak jumpa apa yang kita jumpa. Quran kata mereka tidak akan diazab kerana mereka tidak dapat keterangan. Kalau macam dengan kita pula yang tahu, kita bagilah kita report. Ya, kita bagi. Ya. Itu tak apa. Kita yang dah tahu ni, kita bagi tahu pelan-pelan. Dan kalau mereka enggan terima juga, masih ada ruang-ruang untuk mereka belajar. Yang tak maunya, kita cuba bagi penjelasan. Kita ada buku, ada VCD bagi tengok. Dia dengar-dengar, dia kata kalau nak ikut apa yang hang duk mengaji ni, mampu kami. Bermakna dia tolak dengan sengaja. Ketika itu dia berdosa di hadapan Allah. Dan Imam Syafi'i juga, nanti ada, kita akan jumpa perkataan dia. Imam Syafi'i kata, sesungguhnya kita kena berakidah dengan akidah Ahlussunnah. Bagi orang yang telah mengetahui akidah Ahlussunnah, tiba-tiba dia tolak, dia tak mau terima, dan dia tak ada alasan, tapi dia cari alasan untuk tolak, maka sesungguhnya dia menanggung kekufuran. Tapi bagi orang yang jahil, semoga Allah memberi kepada dia keampunan dan hidayah. Lebih-lebih dia dah mati, kita kata Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Cuma tinggal kita yang hidup dan sedang mengetahui, kita kena buat macam kita tahu dan kita dakwahlah pelan-pelan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah terima kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Boleh tanya lagi, Ustaz? Boleh abang Syekh? Ini masa kita sembahyang. Kalau tak
turun balik. Macam mana tu? Dia turun masa kita kata subhanallah. Dia dah naik tapi dia turun balik. Ya. Macam mana tu? Maka tindakan dia turun tu betul bermakna dia terlupa lah tu. Dia terlupa. Walaupun dia dah naik, dia boleh turun. Dia teringat. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia boleh turun lagi. Tapi kalau dalam sebahagian mazhab dia sambung terus sampai habis walaupun 5. Maka saat ni dia buat sujud sahwi. Makmum ikut. Tapi kalau mazhab Syafi'i makmum tak usah ikut. Makmum duduk dalam posisi tahiyat. Itu tahiyat akhir kan? Makmum duduk dalam posisi tahiyat dan bagi subhanallah. Dia turun bermakna dia terlupa lah, dia duduk balik. Maka dia bertahiyat dan dia boleh buat sujud sahwi. Buat sujud sahwi itu adalah sunnah Nabi dan makmum pun ikut. Dia seorang kan kita Semua bila dia buat sujud sahwi dengan makmum semua ikut. Kalau makmum tak ikut sujud sahwi dia, sembahyang makmum boleh rosak. Ini kerana Nabi menyatakan fala takhtaliful imam dalam hadis Bukhari. Nabi kata jangan kamu takhtalifu, jangan kamu berselisih dengan imam, bertentangan dengan imam. Jadi kita buat. Dan kalau ada makmum ikut rakaat yang kelima tu, adalah makmum dia terikut kan. Bila imam duduk, dia pun kena duduk. Pasal dijadikan imam untuk diikuti dalam hadis Bukhari Muslim. Tak ikut pun tidak salah. Kita yang sedang kita ada choice. Imam kita duduk dalam tahiyat akhir, boleh juga ada pandangan Imam Syafi'i dan ada pandangan imam yang lain seperti Al-Auza'i, kita boleh ikut. Kita boleh ikut. Bila ikut dia buat 5, kita buat 5 tak apa. Pasal apa? Kita pegang kata Al-Auza'i, apa dia? Keyakinan rakaat itu ada pada imam dan makmum dijadikan untuk ikut imam. Tengah-tengah duk buat, imam rasa dia tak betul ni pasal ada orang bersalah. Imam pun duduk, makmumnya ikut pun duduk di atas keyakinan imam. Dan lepas tu buat sujud sahwi. Dan sujud sahwi kalau dia terlupa, dia bagi salam. Menurut Imam Malik, dia boleh sujud sahwi lepas bagi salam. Silakan sujud sahwi. Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tapi jangan mufarraqah. Jangan mufarraqah. Tak sah mufarraqah. Wallahu a'lam. Ya. adalah macam banyak orang dulu memang dia pada pagi tu kita tanya ustaz kan, macam dia pension dia tengok lah apa sembahyang subuh dia boleh kita ni tak qada lah Sembahyang subuh ya. nak qada sembahyang subuh. Qada sembahyang tu waktu lain lah Maksud dia pasal apa dia nak qada? dah kadang-kadang dia tertidur apa kan. Dia jaga lambat. Ada jaga lambat. Ya. Ada yang tengah kata Ya. boleh. Ya. Dan ada yang tengah dia kata bila sampai waktu subuh baru kita boleh qada subuh. Oh, lama lah nak kena tunggu lama. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Tetapi dalam hadis yang sahih, bagi orang yang makin lambat ni, Nabi kata fal yusalli idza zakaraha, semayang bila dia ingat. Maksud dia apa? Bila dia tidur, dia tak ingat lah. Dia jaga-jaga pukul 9. Maka itulah time subuh dah. Dia tak boleh tunggu lohong. Dia tak boleh tunggu subuh besok. Kalau dia tunggu, tercatat pahala yang berdosa pada dia. Dan kalau dia qada subuh besok, tak dia anggap qada. Dia wajib bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka Nabi kata fal yusalli idza zakaraha, sembahyang bagi orang yang tertidur, orang yang terlupa, tergalik ni ketika dia ingat. Pukul 9 dia jaga, pukul 9 itulah subuh dia kena buat dengan niat qada. Jadi kalau dah lepas-lepas dah Dia berdosa, sangat berdosa. tapi dah minta ampun lah kan. Wajib minta ampun. Itu pun kena juga kan. Mesti. Kadang kita main tapi muda kan. Anda masih muda tak ada qada. Masa muda tak ada qada. Bertaubat pada Allah. Bertaubat pada Allah. Begitu. Silakan makan. Tak apa makan. Tak apa makan. Biar ustaz tengok tak apa. Makan. Boleh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.